Sebuah cerita yang mengubah segalanya. 48 jam di Malaysia. Cik Gu, kita sepatutnya mendarat di Taipei kan? Bukan di Pyongyang kan? Nama saya Martin Barak, seorang guru sejarah di sebuah sekolah antarabangsa di Prague. Pada ketika itu, saya benar-benar bingung. Pesawat yang membawa saya dan 25 orang pelajar, yang sepatutnya menuju ke Taipei untuk percutian yang penuh dengan keseronokan dan membeli belah, terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, karena sebuah taufan yang melanda secara tiba-tiba. Seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun, Aisyah, bertanya dengan suara yang gemetar, "Cikgu, Malaysia ini negara macam mana? Bahaya tak? Percayakah Anda? Anak-anak ini yang datang dari salah sebuah sekolah paling berprestij di Republik Czech, tetapi tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Hanya dalam masa 48 jam, telah menelepon ibu bapa mereka dan berkata, 'Mak, saya nak sambung belajar di negara ni.' Ayah, kenapa negara kita tak boleh jadi macam ni?" Kebimbangan yang mereka rasai beberapa menit yang lalu serta-merta berubah menjadi kekaguman dan penghargaan yang mendalam. Perubahan ini sungguh menakjubkan. Sistem kedai serbaneka yang membolehkan urusan perbankan diselesaikan walaupun pada waktu larut malam, pelajar perempuan yang boleh berjalan pulang sendirian pada pukul 2 pagi dengan selamat, dan yang paling penting, rakyat Malaysia yang menyambut kami, orang asing ini, dengan mesra seolah-olah kami adalah ahli keluarga mereka. Sepanjang 15 tahun saya menjadi guru dan mengembara ke seluruh dunia, inilah kali pertama pelajar-pelajar saya berkata mereka tidak mau pulang. Malah, selepas kembali ke Prague, ibu bapa mereka tidak henti-henti datang berjumpa saya. "Cikgu, betulkah Malaysia begitu selamat? Boleh saya hantar anak saya belajar di sana? Apa sebenarnya yang telah berlaku dalam tempo 48 jam itu?" Sekarang, saya akan ceritakan kepada Anda semua kisah yang luar biasa ini. Nama saya Martin Barak, dan saya telah menjadi guru sejarah di sebuah sekolah antarabangsa di Prague selama 15 tahun. Pada bulan September tahun lalu, saya mengetuai satu lawatan sambil belajar ke Taipei. Pada mulanya, semuanya berjalan lancar. Seramai 25 orang pelajar yang berlepas dari lapangan terbang Prague merupakan anak-anak dari keluarga ternama di Republik Czech. Ini adalah satu perjalanan istimewa yang telah dirancang dengan teliti oleh ibu bapa mereka setahun lebih awal. Rancangan kami adalah untuk melawat pusat membeli belah terkenal di Taipei dan merasai sendiri budaya Taiwan. Namun, ketika pesawat kami melintasi Siberia dan menghampiri ruang udara Asia Tenggara, satu pengumuman dibuat oleh juru terbang. Disebabkan oleh taufan yang kuat, beberapa lapangan terbang telah ditutup. Kami akan mendarat di lapangan terbang alternatif yang paling selamat, yaitu lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Malaysia. Para pelajar mula menjadi resah. Ramai di antara mereka hanya mempunyai gambaran yang kabur tentang kedudukan geografi Malaysia. Ada juga yang kelihatan pucat karena ketakutan. Sejujurnya, saya sendiri berasa cemas. Pengetahuan saya tentang Malaysia terhad kepada menara berkembar Petronas dan nasi lemak. Tepat pada pukul 10.50 malam, pesawat kami mendarat dengan selamat di KLIA. Apabila saya menjenguk keluar tingkap, saya tergamam sepenuhnya. Pemandangan di hadapan saya jauh lebih cerah dan futuristik berbanding mana-mana lapangan terbang di Eropa. Terminal satelit dengan konsep hutan dalam lapangan terbang, dan bumbung gergasi yang berkilauan, kelihatan seperti sebuah bandar masa depan, amat berbeza dengan lapangan terbang lama di Prague. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam terminal, saya menerima kejutan pertama. Walaupun sudah larut malam, semua kemudahan beroperasi dengan sempurna. Kaunter pertanyaan masih mempunyai petugas, dan pekerja pembersihan sedang mengelap lantai dengan teliti. Di lapangan terbang Eropa, kebanyakan perkhidmatan akan dihentikan pada waktu malam. Tetapi di sini, keadaannya sama sekali berbeza. Semasa menunggu pemeriksaan imigresen, saya mengalami kejutan kedua. Walaupun sekumpulan besar orang asing tiba secara tiba-tiba, kaki tangan lapangan terbang langsung tidak menunjukkan sebarang tanda panik. Sebaliknya, mereka segera mengaturkan seorang pegawai perhubungan yang fasih berbahasa Inggris untuk membantu kami. Sepanjang 15 tahun saya membawa pelajar mengembara ke seluruh dunia, saya tidak pernah melihat tindak balas yang begitu pantas dan tenang. Pegawai itu, dengan mengambil kira usia para pelajar, menjelaskan keadaan dengan perlahan dan teratur. Beliau juga membantu mengaturkan pengangkutan ke hotel dan merancang jadwal untuk keesokan harinya. Malah, beliau berjanji akan membantu menghubungi hotel yang telah kami tempah di Taipei. Tahap perkhidmatan seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di lapangan terbang Prague. Apa yang lebih mengagumkan ialah sistem pelepasan imigresen automatik. Operasi skrin sentuhnya sangat mudah.
Malah pelajar yang pertama kali menggunakannya dapat melengkapkannya dengan senang. Skrin tersebut menyediakan pelbagai pilihan bahasa, termasuk bahasa Inggris. Jika ada pelajar yang menghadapi masalah, kaki tangan akan segera datang membantu dengan senyuman. Proses pengambilan bagasi juga sama mengagumkan. Skrin gergasi memaparkan status bagasi setiap penerbangan dalam masa nyata, jadi tidak perlu risau tentang kehilangan bagasi, sesuatu yang sering berlaku di lapangan terbang Eropa. Setelah menyelesaikan urusan imigresen dan sementara menunggu bus, riak wajah para pelajar jelas berubah. Rasa cemas telah hilang, digantikan dengan rasa ingin tahu, dan keterujaan yang terpancar di mata mereka. Seorang pelajar lelaki datang kepada saya dan berkata dengan terkejut, "Cikgu, saya tak sangka Malaysia ini sebuah negara yang sangat maju." Waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Kami menaiki bus persiaran mewah dari lapangan terbang. Bahagian dalamnya bersih dan kemas, dengan tempat duduk yang lembut dan selesa. Pemandu bus, setelah menyadari kami adalah orang asing, memberikan maklumat dalam bahasa Inggris dengan ramah. Perjalanan ke hotel akan mengambil masa kira-kira sejam. Sila pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan. Nada suaranya lembut dan menenangkan. Ketika bus bergerak dengan senyap, pemandangan malam yang indah terbentang di luar tingkap. Walaupun sudah larut malam, jalan raya masih terang benderang dengan lampu, dan kendaraan bergerak dengan teratur. Apabila bus melintasi Lebuh Raya Max, para pelajar terpegun melihat menara berkembar Petronas dan menara KL yang diterangi cahaya. Pemandangan yang gah itu tidak kurang hebatnya berbanding Charles Bridge di Prague. Apa yang paling mengejutkan para pelajar ialah deretan kedai serbaneka dan gerai mamak yang masih beroperasi. Walaupun sudah melepasi pukul 1 pagi, kedai-kedai itu masih terang benderang dan dipenuhi orang. Di Prague, kebanyakan kedai sudah ditutup pada waktu ini. Bisik seseorang. Kemudian, seorang pelajar lain berpaling kepada saya dan bertanya, "Cikgu, orang Malaysia tak tidur kah?" Pemandangan yang lebih mengesankan ialah wanita-wanita yang berjalan pulang sendirian pada waktu larut malam. Mereka berjalan dengan tenang tanpa menunjukkan sebarang tanda takut atau bimbang. Di Prague, anggapan umum adalah berjalan sendirian di jalanan pada waktu malam adalah berbahaya. Undang-undang tidak bertulis itu seolah-olah tidak terpakai di bandar ini. Fakta ini amat mengejutkan para pelajar. Tidak lama kemudian, bus tiba di pusat bandar. Cahaya dari bangunan pencakar langit menerangi seluruh tingkap bus. Pemandangan malam Kuala Lumpur begitu indah sehingga membuatkan kami hampir lupa untuk bernafas. Para pelajar serentak berkata, "Wow, hebatnya!" sambil mengeluarkan telepon pintar mereka untuk mengambil gambar. Pemandangan ini lebih megah dan modern berbanding mana-mana bandar di Eropa, seolah-olah kami sedang melihat dunia masa depan. Kami tiba di hotel pada pukul 2.30 pagi, tetapi suasana di sekeliling masih meriah. Restoran dan kedai kopi yang beroperasi 24 jam menerangi seluruh jalan. Kedai serbaneka juga masih mempunyai pelanggan yang keluar masuk. Ini membuatkan saya merasakan seolah-olah bandar ini tidak pernah tidur. Malam di Kuala Lumpur begitu penuh dengan kehidupan. Sedangkan di Prague pada waktu ini, seluruh bandar akan sunyi sepi seolah-olah sedang tidur lena. Semasa mendaftar masuk di hotel, saya mengalami kejutan terakhir dalam perjalanan ini. Petugas di kaunter penerimaan tetamu, dengan mengambil kira usia para pelajar, dengan teliti mengaturkan bilik untuk kami di tingkat yang sunyi, beliau juga menerangkan dengan terperinci tentang waktu sarapan, serta kedai serbaneka dan restoran yang berdekatan. Tetapi yang paling menyentuh hati saya ialah ucapan alu-aluannya yang tulus, "Selamat datang ke Malaysia." Mendengar kata-kata itu, segala keletihan perjalanan seolah-olah hilang serta-merta. Semasa menaiki lift, seorang pelajar berbisik di telinga saya, "Cikgu, rupanya macam ni Malaysia." Pelajar-pelajar lain turut mengangguk setuju. Anak-anak yang beberapa jam lalu dipenuhi dengan kebimbangan dan tekanan, kini wajah mereka berseri-seri dengan rasa ingin tahu dan penuh harapan. Malam itu saya terlalu teruja sehingga sukar untuk tidur. Saya tidak dapat membayangkan pengalaman apa lagi yang akan kami hadapi dalam 2 hari berikutnya. Pagi pun tiba. Atau lebih tepat lagi, selepas tidur selama beberapa jam, pada pukul 6 pagi, beberapa pelajar terjaga karena jet lag dan mula mengadu lapar di koridor. Saya sedikit bimbang, di manakah ada restoran yang buka pada waktu seawal ini? Apabila saya bertanya di kaunter, kaki tangan hotel menjawab sambil tersenyum, di bangunan sebelah tuh ada sebuah kedai mamak yang buka 24 jam. Mata saya terbeliak karena terkejut. Boleh makan sebelum matahari terbit? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Prague. Saya membawa 7 orang pelajar keluar, dan mendapati bahwa pada pukul 6.30 pagi, Kuala Lumpur sudah mulai sibuk. Pekerja pejabat yang berpakaian kemas, orang awam yang berjoging, dan mereka yang membeli kopi di kedai serbaneka. Ini sangat berbeza dengan Prague yang sunyi pada waktu pagi.
Di Kuala Lumpur, hari yang baru sudah pun bermula. Sebaik sahaja kami menolak pintu restoran, aroma makanan dan udara hangat menyapa kami. Di dalam kedai, sudah ada beberapa orang pelanggan. Seorang lelaki pertengahan umur yang bersarapan sendirian sambil membaca surat kabar, seorang wanita muda yang membuka komputer ribanya untuk bekerja, dan seorang pekerja pejabat yang kelihatan sedikit letih, mungkin baru saja tamat shift malam. Masing-masing memulakan hari mereka dengan cara tersendiri. Apabila saya melihat menu, saya sekali lagi terkejut. Harga makanan sangat murah. Sekeping roti canai hanya Rp150 dan sebungkus nasi lemak dengan teh tarik berharga sekitar Rp7. Dengan harga di Eropa, ini sangat murah sehingga sukar dipercayai. Jika di Prague, hidangan seperti ini akan menelan belanja sekurang-kurangnya €10. Pemilik kedai melihat kami adalah orang asing, langsung tidak menunjukkan rasa terkejut. Beliau dengan ramah menerangkan menu dalam bahasa Inggris dan mencadangkan hidangan yang mungkin sesuai dengan selera pelajar. Apabila saya mengatakan ada beberapa pelajar yang tidak biasa dengan rasa makanan Malaysia, beliau tersenyum dan mencadangkan, "Coba roti telur, rasanya klasik dan sedap." Hanya 5 menit selepas memesan, pelbagai jenis hidangan tiba di meja, nasi lemak, roti canai, mie goreng mamak. Para pelajar memandang sarapan ala Malaysia, yang pertama kali mereka lihat dengan riak wajah yang bercampur antara rasa ingin tahu dan bimbang. Tetapi selepas suapan pertama, ekspresi mereka serta-merta berubah. Suara sedapnya kedengaran di mana-mana. Terutamanya nasi lemak, ia meninggalkan kesan yang mendalam. Rasanya pedas-pedas manis dan sangat unik. Seorang pelajar lelaki menghabiskan 2 bungkus nasi lemak dalam sekelip mata. Dia tersenyum gembira dan berkata, "Di Prague, mustahil dapat makanan yang sedap dan murah macam ni." Kata-kata itu masih saya ingati sehingga hari ini. Reaksi pelajar yang makan roti canai juga komel. Pada mulanya, mereka tidak pandai mencicahkannya dengan kuah dal, tetapi mereka cepat belajar dan mula menikmati hidangan itu dengan penuh selera. Melihat adegan ini, pemilik kedai berkata dengan ramah, "Pandai makan, ya." Apabila semua orang selesai makan dan tiba masanya untuk membayar, saya sekali lagi terkejut. 7 orang makan sehingga kenyang, tetapi jumlah keseluruhannya tidak sampai Rp50, bersamaan dengan kira-kira €10. Jika makan hidangan yang sama di Prague, kosnya sekurang-kurangnya €70. Pemilik kedai memberikan baki dengan tepat dan mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum, sesuai dengan selera. Lain kali coba pula menu ini, sedap juga. Kebaikan dan keprihatinan semula jadinya membuatkan hati saya terasa hangat. Kehangatan seperti ini sukar ditemui di restoran-restoran di Prague. Selepas keluar dari restoran, para pelajar bertukar-tukar pendapat. Makanan sedap, harga murah, layanan pun baik. Balik Prague nanti, mesti rindu nasi lemak. Malah ada yang berkata, "Saya nak tinggal di Malaysia sebulan." Melangkah keluar, waktu puncak lalu lintas pagi sedang bermula. Orang ramai berjalan dengan pantas namun teratur. Sungguh mengagumkan. Di lintasan pejalan kaki, tiada siapa yang melanggar lampu merah. Pejalan kaki dan motosikal saling memberi laluan secara semula jadi. Ini sangat berbeza dengan suasana pagi di Prague, di mana bunyi hon kereta bersahutan, dan orang ramai sering terlanggar antara satu sama lain karena tergesa-gesa. Tetapi hari ini, bandar ini berfungsi dengan teratur seperti sebuah mesin yang jitu. Dalam perjalanan pulang ke hotel, seorang pelajar berkata dia mahu membeli snack. Jadi, kami singgah di sebuah kedai 7-Eleven, di simpang jalan, dan sekali lagi mendapat kejutan baru. Walaupun pada waktu pagi, bahagian dalam kedai itu terang seperti sebuah pasar raya mini, dan barang-barang di rak disusun dengan kemas. Bukan itu sahaja, pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan di dalam kedai membuatkan semua orang terpegun. Menghantar bungkusan, membayar bil utility, urusan perbankan asas, malah membeli tiket konser, semuanya boleh dilakukan di dalam ruang kecil ini. Di Prague, kedai serbaneka paling-paling hanya menjual makanan ringkas, tetapi kedai serbaneka di Malaysia ini seperti sebuah bandar mini. Para pelajar memilih snack kegemaran mereka dan melihat kuih muih serta minuman tempatan dengan rasa ingin tahu. Terutamanya minuman teh boba yang dibotolkan dalam pelbagai bentuk yang unik, sangat populer. Apabila seorang pelajar bertanya kepada pekerja kedai, beliau tersenyum dan menjawab, "Ini minuman populer yang sudah lama ada di Malaysia." Di kaunter pembayaran, sekali lagi kedengaran suara kekaguman. Proses pembayaran sangat pantas dan tepat. Sikap layanan pekerja itu sangat ramah. Walaupun kepada kami orang asing, beliau dengan semula jadi berkata dalam bahasa Inggris, "Welcome to Malaysia." Keluar dari kedai, seorang pelajar tidak dapat menahan diri daripada berkata, "Malaysia ni memang mudah 24 jam."
Susah nak percaya bila-bila masa pun boleh dapat semua benda yang kita perlukan. Seorang pelajar lain mengangguk setuju. Di Prague, hari Ahad, kebanyakan kedai tutup, tapi Malaysia memang lain. Malah dalam perjalanan pulang ke hotel, saya masih kagum dengan kebersihan bandar ini. Tiada sampah di atas tanah. Pekerja pembersihan rajin menyapu jalan sejak awal pagi, seolah-olah seluruh bandar adalah satu organisme hidup yang bernafas. Di Prague, kawasan pelancongan mungkin bersih, tetapi kawasan perumahan selalunya tidak. Tetapi di Kuala Lumpur, kemana sahaja kami pergi, semuanya bersih dan kemas. Kembali ke lobi hotel, pelajar-pelajar lain sudah pun bangun. Melihat kami kembali, mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, "Korang pergi mana?" Apabila kami menceritakan kisah sarapan kami, mereka berkata dengan iri hati, "Lain kali bawa kami sekali." Begitulah bermulanya pagi pertama kami di Malaysia. Hanya dalam beberapa jam, riak wajah para pelajar berubah sepenuhnya. Bayangan kebimbangan telah hilang, digantikan dengan senyuman dan rasa ingin tahu. Saya dapat merasakan bahwa dalam 2 hari berikutnya, pasti akan ada lebih banyak kejutan menanti kami. Pada pukul 9 pagi, kami secara rasmi memulakan pengembaraan kami di Malaysia. Destinasi pertama adalah pilihan para pelajar sendiri. Selepas sarapan, mereka sebulat suara berkata, "Kami nak tengok kedai serbaneka tu dengan lebih teliti. Malam tadi terlalu cepat, tak sempat perhatikan betul-betul. Jadi, kami berjalan ke sebuah lagi kedai serbaneka yang lebih besar berhampiran hotel. Sebaik sahaja pintu otomatik terbuka, mata para pelajar terbeliak. Bahagian dalam kedai itu seolah-olah dunia lain. Rak-rak dipenuhi dengan barangan berwarna-warni. Terutamanya di bahagian minuman, pelbagai jenis botol dan tin tersusun rapat sehingga tidak nampak penghujungnya. Seorang pelajar lelaki berhenti di hadapan bahagian mie segera. Di Prague, mie segera adalah barangan import yang mahal, tetapi di sini pilihannya sangat banyak sehingga sukar dipercayai, dan harganya murah. Magi kari, mie sedap goreng, semua nama yang tak pernah dengar, jeritnya teruja. Apabila bertanya kepada pekerja kedai, beliau tersenyum dan mengesyorkan. Perisa kari paling populer. Apa yang lebih mengejutkan ialah bahagian makanan siap saji. Nasi lemak, mie goreng, dan sandwich yang tersusun rapi kelihatan sangat segar, seolah-olah baru disediakan. Harganya sekitar RM5 hingga RM8, yang bersamaan dengan hanya 1 hingga 2 euro. Kalau di Prague, hidangan macam ini sekurang-kurangnya 10 euro, kata para pelajar serentak dengan nada terkejut. Seorang pelajar perempuan mengambil sebungkus nasi lemak dan berkata dengan teruja, "Hanya perlu panaskan dalam ketuhar gelombang mikro dan boleh terus makan." Kedai serbaneka menyediakan ketuhar gelombang mikro untuk kegunaan percuma, yang merupakan satu kejutan besar bagi mereka karena ini jarang ditemui di Eropa. Di bahagian dalam kedai, terdapat satu sudut perkhidmatan. Di sini bukan sahaja ada mesin ATM, tetapi juga perkhidmatan penghantaran bungkusan, pembayaran bil utility, dan juga tambah nilai card touch and go untuk pengangkutan awam. Seorang pelajar yang berminat bertanya kepada pekerja kedai, "Betul ke semua benda boleh buat di sini?" Pekerja itu tersenyum dan mengangguk, sambil menjelaskan, "Walaupun bank sudah tutup, Anda masih boleh buat banyak urusan keuangan di sini. Boleh ambil bungkusan yang dibeli dalam talian, dan boleh juga beli tiket konser atau acara lain." Para pelajar mengangguk kagum. Seorang pelajar perempuan mula membandingkan dengan Prague. Di Prague, nak pindahkan duit kena pergi bank. Nak hantar barang kena pergi pejabat pos atau syarikat kurier. Bayar bil pun kena pergi tempat berbeza. Riak wajahnya yang menyadari perbezaan ini dipenuhi dengan rasa hormat dan terkejut. Seramai 23 orang pelajar memutuskan untuk makan di ruang makan kecil di dalam kedai. Pekerja kedai membantu memanaskan makanan mereka dan dengan prihatin menyediakan sudu dan garpu. Keprihatinan ini sekali lagi menyentuh hati mereka. Apabila mereka mengambil suapan pertama, suara sedapnya bersahutan. Nasi dan lauknya hangat dan penuh rasa. Ada yang berkata rasanya lebih sedap daripada di restoran. Memandangkan harganya, kualiti seperti ini sungguh hebat. Semasa makan saya memerhatikan suasana di sekeliling. Pekerja pejabat singgah membeli secawan kopi dalam perjalanan ke tempat kerja. Pelajar sekolah membeli roti. Warga emas membeli surat kabar. Inilah kehidupan harian rakyat Malaysia. Kedai serbaneka telah menjadi pusat kehidupan. Selepas itu, saya berbual dengan seorang pekerja wanita muda. "Saya selalu kerja shift malam. Tak takut ke kerja malam?" tanya seorang pelajar. Dia tersenyum dan menggelengkan kepala. "Sangat mudah dan selamat. Saya dah kerja bertahun-tahun, tak pernah ada apa-apa yang bahaya. Pelanggan semua baik-baik.
Kata-katanya membuatkan para pelajar saling berpandangan dan mengangguk senyap. Keluar dari kedai, papan tanda kedai Serbaneka dapat dilihat di mana-mana, seolah-olah ada satu setiap 100 meter. Di Prague, kedai Serbaneka sangat jarang, dan pilihan barangannya terhad. Keluh seorang pelajar. Entah berapa banyak kedai Serbaneka ada di Malaysia nih, kata seorang pelajar lelaki secara bersahaja. Selepas menyimak maklumat, kami mendapati terdapat lebih 17.000 cawangan di seluruh negara. Berbanding dengan jumlah penduduk, nisbah ini sangat tinggi. Angka ini membuka mata para pelajar. Populasi Republik Czech sekitar 10 juta, tetapi kedai Serbaneka hanya ada beberapa ratus. Jurangnya terlalu besar. Kami memutuskan untuk masuk semula ke kedai untuk membeli minuman. Kali ini, saya menemui sesuatu yang lebih menakjubkan. Kepantasan sistem pembayaran. Hanya dengan sekali imbasan kotbar, semua maklumat terus dipaparkan. Pembayaran menggunakan kad juga hanya mengambil masa sesaat. Di Prague, kebanyakan kedai biasanya hanya ada satu mesin juru uang dan selalu perlu beratur panjang. Tetapi di sini, tiada langsung tekanan seperti itu. Keluar dari kedai, perbualan bermula secara semula jadi. Kenapa kedai Serbaneka di Malaysia boleh berkembang sampai tahap ini? Tanya seorang pelajar perempuan. Selepas berpikir, dia menjawab, saya rasa sebab gaya hidup masyarakatnya yang pelbagai. Sebuah bandar yang beroperasi 24 jam sememangnya perlukan sistem macam ni. Seorang pelajar lain mengangguk setuju. Dan saya rasa orang Malaysia sangat mementingkan kecekapan. Seluruh masyarakat direka supaya semua urusan boleh diselesaikan di satu tempat. Saya mengangguk dalam hati. Betul, kemudahan ini bukan sekadar tentang kesenangan, tetapi satu kebijaksanaan yang meningkatkan kualiti hidup. Dalam perjalanan pulang ke hotel, para pelajar saling menunjukkan snack, minuman dan makanan yang mereka beli. Rasa nak bawa balik tunjuk kad keluarga, kata seseorang sambil ketawa. Mereka mahu memberitahu keluarga mereka betapa majunya budaya kedai Serbaneka di Malaysia. Sepanjang 15 tahun saya mengetuai lawatan. Inilah kali pertama pelajar begitu terpesona dengan kedai Serbaneka. Ini mungkin karena kedai Serbaneka bukan sekadar sebuah kedai, tetapi satu simbol yang mencerminkan kecekapan masyarakat Malaysia. Di lobi hotel, apabila kami menceritakan pengalaman kami di kedai Serbaneka kepada pelajar lain, mereka serentak berkata, kami pun nak pergi. Jadi, kami memutuskan untuk mencoba cawangan lain pada sebelah petang. Semua orang ingin tahu apa perbezaan antara Family Mart, MyNEWS, atau KK Mart. Pada pagi hari kedua di Malaysia, kami melihat gambaran keseluruhan masyarakat negara ini melalui sebuah ruang kecil yang dipanggil kedai Serbaneka. Kecekapan, keselamatan, dan kemudahan. Semua elemen ini bergabung dengan sempurna dalam satu sistem bandar yang maju. Balik Prague nanti, kita mesti ceritakan hal ini kepada semua orang, kata para pelajar serentak. Pada pukul 10 pagi, kami meninggalkan hotel untuk menuju ke Taman KLCC. Kaki tangan hotel mengesyorkan tempat itu sebagai lokasi terbaik untuk merasai gaya hidup warga Kuala Lumpur. Menaiki LRT, transit aliran, ringan, Kuala Lumpur, adalah satu pengalaman yang benar-benar baru bagi para pelajar. Dalam perjalanan dari stesen ke platform, para pelajar sekali lagi mengeluarkan suara kekaguman. Bahagian dalam stesen sangat bersih sehingga sukar dipercayai. Lantai marmarnya berkilat seperti cermin, papan iklan tersusun rapi, dan keseluruhan persekitaran kelihatan modern, sangat berbeza dengan stesen metro lama yang suram di Prague. Apabila menuruni eskalator ke platform, suara kekaguman kedengaran lagi. Walaupun ia struktur bawah tanah, ia terasa sangat luas dan selesai, tanpa rasa terhimpit. Sistem pengudaraan berfungsi dengan baik, membuatkan kami berasa selesa seperti berada di atas tanah. Mungkin karena sudah melepasi waktu puncak, orang tidak begitu ramai. Tetapi pemandangan orang yang menunggu kereta api amat mengagumkan. Semua orang beratur dengan tertib dan menunggu dengan senyap. Di atas lantai, terdapat tanda penunjuk di mana pintu kereta api akan berhenti, dan orang ramai berbaris dalam 2 barisan mengikut tanda itu. Seorang pelajar yang melihat papan maklumat elektronik di platform sekali lagi terkejut. Papan itu memaparkan waktu ketibaan kereta api seterusnya dengan tepat sehingga ke saatnya. Seorang pelajar lelaki membandingkan dengan jam tangannya dan berkata, betul-betul tepat pada masanya. Apabila kereta api tiba di platform, pergerakan orang ramai berubah secara senyap. Apabila pintu terbuka, semua orang akan berundur selangkah untuk memberi laluan kepada penumpang di dalam keluar terlebih dahulu. Tiada siapa yang menolak atau berebut. Hanya selepas semua penumpang keluar, barisan itu bergerak ke hadapan secara semula jadi. Ini adalah pemandangan yang jarang sekali dilihat di Metro Prague. Masuk ke dalam gerabak, satu lagi kejutan menanti.
Bahagian dalamnya bersih dan senyap sehingga sukar dipercayai. Tiada sebarang contengan di tempat duduk, lantai berkilat, malah pemegang gantung pun berkilauan, menunjukkan tahap kebersihan yang sangat tinggi. Penyaman udara berfungsi dengan baik. Udaranya sejuk dan selesa. Bunyi bising juga sangat rendah, membolehkan perbualan berjalan dengan tenang. Apabila kereta api tiba di destinasi, kami naik ke permukaan. Sebaik sahaja keluar dari stesen, sebuah taman yang menghijau dengan latar belakang menara berkembar yang megah menyapa pandangan kami. Para pelajar serentak mengeluarkan suara kagum. Saiznya jauh lebih besar daripada taman-taman di sepanjang sungai Vltava di Prague. Sebaik sahaja melangkah masuk ke taman, pemandangan yang lebih mengagumkan muncul. Ramai warga kota sedang bersenam pada waktu pagi. Ada yang berjoging, berbasikal, dan bermain kasut roda. Tak percaya ramainya orang keluar bersenam pada hari bekerja, kata seorang pelajar. Apa yang paling menarik perhatian para pelajar ialah peralatan gym yang boleh digunakan secara percuma. Di kawasan gym luar, ramai warga emas sedang gigih bersenam. Melihat papan tanda yang bertulis, penggunaan percuma, para pelajar berseru, "Di Prague, nak bersenam kena pergi gym dan bayar." Ketika itu, seorang pelajar memberanikan diri untuk berbual dengan seorang pakcik yang sedang menggunakan peralatan gym. Walaupun komunikasi dalam bahasa Inggris terhad, mereka saling memahami melalui bahasa isyarat. Pakcik itu tersenyum dan berkata dia datang ke sini setiap pagi untuk bersenam demi kesehatan. Senyuman mesranya membuatkan pelajar itu turut tersenyum. Berjalan di sepanjang trek jogging, kami menemui satu lagi budaya baru, skuter elektrik kongsi. Skuter jenama BEAM berwarna hijau tersusun rapi dan boleh disewa dengan mudah melalui aplikasi telepon pintar. Prague pun ada sistem macam ni, tapi tak begitu teratur, kata seorang pelajar. Kami berehat di sebuah bangku di taman dan melihat sekeliling. Ramai bapa membawa anak-anak mereka berbasikal, dan ibu-ibu menolak kereta sorong bayi bersiar-siar. Suasananya tenang dan mesra. Pemandangan orang membawa anjing bersiar-siar juga menarik. Setiap orang memegang tali anjing mereka dan membawa beg kecil. Apabila melihat seorang lelaki dengan cekap membersihkan najis anjingnya, para pelajar memuji. Sangat bertamadun. Kami singgah di sebuah kafe di tepi Tasik. Pekerja kafe, melihat kami adalah orang asing, segera membawa menu berbahasa Inggris. Para pelajar memesan minuman kegemaran mereka, dan ada yang mencoba teh tarik tradisional Malaysia. Kami duduk di beranda, menikmati angin sepoi-sepoi bahasa sambil minum dengan santai. Para pelajar diam-diam memandang pemandangan, saling tersenyum. Tak percaya di tengah-tengah bandar besar macam ni ada tempat macam ni, bisik seorang pelajar. Prague pun ada, tapi ruang awamnya tak dijaga sebaik ini. Malaysia memang sangat mementingkan kualiti hidup rakyatnya, balas seorang pelajar lain. Di luar kafe, orang ramai menghabiskan masa dengan cara mereka sendiri. Ada yang membaca buku, ada yang melukis, dan ada yang mendengar musik. Semua orang menikmati ketenangan mereka sendiri. Memiliki ruang rehat seperti ini di tengah-tengah kesibukan kota mencerminkan kemajuan masyarakat Malaysia. Ketika itu, seorang nenek berjalan lalu dan tersenyum ramah kepada kami, pelajar asing ini. Apabila seorang pelajar menyapanya dengan selamat pagi, nenek itu melambai kembali. Detik mesra itu adalah pesona sebenar Malaysia. Berjalan lebih jauh, kami menemui sebuah taman permainan air dan taman permainan kanak-kanak yang besar. Semua kemudahan ini boleh digunakan secara percuma. Di Prague, nak guna kemudahan sukan kena tempah dan bayar, kata para pelajar terkejut. Dan yang paling menakjubkan ialah tandas awam di taman itu. Setiap satunya bersih sehingga sukar dipercayai dan percuma untuk digunakan. Lebih bersih daripada tandas hotel, kata seorang pelajar sambil ketawa. Ia dilengkapi dengan sistem PAM, tong sampah kitar semula, malah ada tanjakan untuk kerusi roda dan laluan untuk orang buta. Reka bentuk yang mesra pengguna ini amat menyentuh hati saya. Selain itu, trek basikal dan laluan pejalan kaki yang diasingkan juga membuatkan para pelajar terkejut. Keselamatan dan kemudahan wujud bersama dalam lanskap bandar yang teratur. Ini adalah manifestasi falsafah bandar yang berpusatkan insan. Semua orang mematuhi peraturan, saling menghormati, dan berkongsi ruang tanpa sebarang kemalangan. Reka bentuk yang teratur inilah yang melindungi keselamatan warga kota. Menjelang tengah hari, taman itu semakin ramai orang. Pekerja pejabat yang menggunakan waktu rehat tengah hari untuk berehat, orang yang membentangkan tikar di atas rumput untuk makan tengah hari, dan mereka yang melakukan regangan ringan. Pemandangan manusia berinteraksi dengan alam semula, jadi di tengah-tengah kesibukan harian amat menenangkan.
Melihat beberapa orang pekerja pejabat makan bersama rakan-rakan di atas tikar, seorang pelajar bertanya dengan rasa ingin tahu. Pekerja pejabat boleh datang sini makan waktu rehat ke? Pemandu pelancong kami tersenyum dan menjawab, dekat sini banyak pejabat. Waktu rehat tengah hari lebih kurang sejam, jadi ramai yang keluar ke taman untuk berehat macam nih. Seronoknya, kata para pelajar serentak. Di Prague, waktu rehat tengah hari hanya sekitar 30 menit, dan kebanyakan pekerja makan di kantin syarikat. Dapat menghabiskan masa dengan santai di bawah sinaran matahari adalah satu budaya yang dicemburui. Apa yang lebih mengejutkan ialah makanan tengah hari yang dipesan melalui telepon pintar boleh dihantar terus ke taman. Hanya dengan satu aplikasi, nasi bungkus dan kopi boleh sampai dalam beberapa menit. Di Malaysia nih, tak ada benda yang mustahil ke? Seorang pelajar bergurau, membuatkan semua orang ketawa. Sebelum meninggalkan Taman KLCC, kami mengambil banyak gambar. Latar belakangnya adalah tasik, jambatan, dan orang ramai yang sedang bersenam. Semua orang mahu menyimpan detik ini dalam ingatan mereka selamanya. Balik rumah nanti, nak tengok gambar nih dan rindu Malaysia, kata seorang pelajar sambil tersenyum. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kebimbangan seperti pada waktu pagi. Seorang pelajar berkata, orang Malaysia memang pentingkan kesehatan, bina tempat bersenam yang bagus macam nih, dan bagi semua orang guna secara percuma. Memang hebat, Praga patut belajar. Malah di dalam LRT dalam perjalanan pulang, para pelajar masih tidak henti-henti bercakap tentang Taman KLCC. Nak pergi lagi. Kalau datang belajar sini, setiap hari nak datang bersenam. Perbincangan mereka tidak berkesudahan. Saya sendiri amat tersentuh. Di tengah-tengah bandar besar seperti Kuala Lumpur, terdapat sebuah taman yang begitu luas dan terjaga dengan baik. Semua orang boleh menggunakan kemudahan sukan dan ruang rehat secara bebas, dan semuanya dijaga dengan teratur. Ini adalah bukti tamadun masyarakat Malaysia. Pengalaman di Taman KLCC memberikan para pelajar satu perspektif yang lebih tinggi dalam memahami negara ini. Ia bukan sekadar pembangunan ekonomi, tetapi kesadaran tentang satu budaya yang meletakkan kualiti hidup rakyatnya di tempat pertama. Selepas makan tengah hari, kami menuju ke destinasi seterusnya. Para pelajar tidak sabar untuk membeli belah, tetapi saya mahu membawa mereka ke satu tempat terlebih dahulu. Sebuah kedai buku besar di dalam pusat membeli belah Surya KLCC. Sebuah tempat yang boleh membuatkan mereka merasai sebahagian daripada budaya pendidikan Malaysia. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam kedai buku itu, mata para pelajar bersinar. Rak-rak buku gergasi yang menjulang tinggi ke siling, kelihatan seperti dinding buku yang bercahaya. Ruang yang kelihatan seperti fantasi ini sangat berbeza dengan perpustakaan tradisional. Ini betul ke kedai buku? Macam sebuah karya seni. Di tengah-tengah suara terkejut dan kagum, saya tersenyum sendirian. Tetapi apa yang saya mau tunjukkan kepada para pelajar bukanlah keindahan seni binanya, tetapi pemandangan orang ramai yang berkumpul di sini. Walaupun pada waktu petang hari bekerja, masih ramai orang yang sedang membaca dengan senyap. Seorang lelaki berpakaian sut mungkin mengambil kesempatan waktu rehat kerja. Seorang wanita muda sedang tekun membuat catatan di dalam buku notanya. Masing-masing dengan riak wajah yang serius, tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Kami juga mencari tempat duduk dan mengambil buku untuk dibaca. Di bahagian buku bahasa asing, terdapat banyak buku dalam bahasa Inggris dan Jerman. Cikgu, ada buku Milan Kundera di sini, jerit seorang pelajar dengan terkejut. Di tangannya ada sebuah karya wakil sastera Cek. Mata pelajar itu serta-merta bersinar dengan rasa bangga. Tak sangka boleh jumpa buku penulis Cek di Malaysia, kata seorang pelajar dengan kagum. Terutamanya pemandangan pekerja pejabat yang berpakaian sut amat mengagumkan. Walaupun sudah petang selepas waktu rehat tengah hari, mereka masih duduk dengan senyap membaca buku. Dia orang tak kerja kah? Seseorang bergurau. Pemandu pelancong tersenyum dan menjawab, mungkin gunakan waktu rehat datang sini. Ramai orang suka membaca, walaupun tak banyak masa. Mendengar itu, seorang pelajar lelaki berkata dengan kagum, datang ke kedai buku waktu rehat memang budaya yang hebat. Di Prague, semua orang pergi minum kopi atau merokok. Seorang pelajar lain menyambung, orang Malaysia memang pentingkan ilmu. Tak percaya pada waktu siang hari bekerja pun ramai orang baca buku. Dulu pernah dengar tahap pendidikan sini tinggi, sekarang saya faham. Selepas itu, kami berada di kedai buku itu selama kira-kira sejam. Para pelajar memilih buku dalam bidang yang mereka minati. Ada yang membaca buku belajar bahasa Melayu, ada yang membelek buku sejarah Malaysia, dan ada yang membaca panduan pelancongan Malaysia yang ditulis dalam bahasa Inggris. Apabila kami hendak beredar, saya berbual dengan mereka. Seorang pelajar perempuan berkata dengan serius, Cikgu,
Saya rasa saya paham kenapa Malaysia boleh maju macam ni. Sebab ada budaya orang sentiasa belajar macam ni. Pelajar-pelajar lain mengangguk setuju. Semangat menuntut ilmu inilah yang menjadi pendorong pertumbuhan sesebuah negara. Seorang pelajar lain mula membandingkan dengan Prague. Prague pun ada perpustakaan, tapi tak ramai yang guna, terutamanya orang muda, hampir tak pernah pergi. Cemburunya budaya membaca di sini. Mendengar kata-kata itu, saya mengangguk dalam hati. Kemudian, semasa bersiar-siar di kawasan Bukit Bintang, kami terus membincangkan tentang pendidikan di Malaysia dan sikap masyarakat terhadap ilmu. Para pelajar berazam untuk belajar lebih tekun selepas pulang dan berharap dapat mencontohi pelajar Malaysia dalam usaha mengembangkan diri. Berjalan di sepanjang koridor pusat membeli belah, kedai buku boleh dilihat di mana-mana dan setiap kedai dipenuhi orang. Ada yang sedang memilih buku, ada yang berdiri membaca, dan ada yang beratur di kaunter. Di situ wujud satu gambaran masyarakat yang benar-benar mencintai budaya membaca. Masuk ke sebuah lagi kedai buku besar, para pelajar sekali lagi terkejut. Mereka terpegun dengan saiznya yang besar dan kepelbagaian jenis buku. Terdapat buku akademik, novel, dan buku rujukan peperiksaan. Bukan sahaja buku dalam bahasa Melayu, tetapi juga banyak buku dalam pelbagai bahasa dari seluruh dunia. Apa yang paling mengejutkan para pelajar ialah buku rujukan untuk peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Satu dinding penuh dengan buku-buku yang berkaitan dengan peperiksaan. Di Prague, mereka tidak pernah melihat persediaan peperiksaan yang begitu sistematik. Para pelajar membelek-belek buku sambil mengagumi. Seorang pelajar lelaki tergelak kecil dan berkata, "Pelajar Malaysia nih rajin betul, ya. Kalau saya belajar serajin nih, mesti keputusan saya lagi bagus." Di satu sudut kedai buku, terdapat sebuah kafe, satu ruang di mana orang boleh membaca sambil minum kopi. Ramai orang duduk dengan senyap, tenggelam dalam dunia buku mereka, hanya sekali-sekala kedengaran bunyi helaian buku di selak. Kami juga membeli minuman dan berehat seketika. Sambil memerhatikan suasana kafe, kami membuat penemuan baru. Terdapat banyak ibu bapa yang membaca bersama anak-anak mereka. Anak-anak membaca buku cerita, dan ibu bapa mengawasi di sebelah. Sikap mendekatkan diri dengan buku sejak kecil, saya rasa, adalah asas budaya pendidikan di Malaysia. Pada masa yang sama, terdapat juga ramai warga emas, Pak Cik dan Mak Cik, yang sedang senyap membaca surat kabar dan majalah. Melihat pemandangan ini, seorang pelajar berkata dengan kagum, "Walaupun dah berumur, sikap terus belajar tuh sangat dihormati. Ia buat kita rasa pentingnya pembelajaran sepanjang hayat." Meninggalkan kedai buku, seorang pelajar membawa 2-3 buah buku belajar bahasa Melayu dan buku sejarah Malaysia. "Balik rumah nanti, nak sambung belajar lagi mendalam." Kata-katanya membuatkan pelajar lain serentak berkata, "Saya pun nak beli." Mereka ketawa sambil berbincang tentang memesan buku secara dalam talian selepas pulang ke negara asal. Masa di pusat membeli belah di Bukit Bintang menjadi satu peluang berharga bagi para pelajar untuk memahami budaya pendidikan Malaysia dengan lebih mendalam. Ia bukan sekadar pendidikan yang mementingkan peperiksaan, tetapi sebuah masyarakat yang menghormati pembelajaran di setiap peringkat kehidupan. Semangat menghargai ilmu dan sentiasa memperbaiki diri inilah yang menjadi tunjang pembangunan Malaysia. Mereka merasainya dari lubuk hati mereka. Pada pukul 4 petang, kami tiba di Bukit Bintang, destinasi kami yang seterusnya, Pusat Budaya Anak Muda Malaysia. Sebaik sahaja keluar dari stesen MRT, para pelajar terpesona dengan tenaga yang meluap-luap. Keriuhan bandar, musik dari artis jalanan, gelak tawa, dan kumpulan anak muda yang berpakaian bebas. Kami berjalan ke tengah-tengah Bukit Bintang, dan perkara pertama yang kami lihat ialah persembahan jalanan. 2-3 orang anak muda sedang menari mengikut rentak K-pop. Gerak tari mereka serentak dan sempurna mengikut irama musik pop yang rancak. Kesempurnaan persembahan mereka membuatkan penonton di sekeliling bersorak. Para pelajar juga terpukau. Selepas persembahan tamat, penonton bertepuk tangan dengan gemuruh, dan ada yang memasukkan uang ke dalam topi. Anak-anak muda itu menunduk hormat dan membalas dengan senyuman, "Terima kasih," seorang pelajar berkata dengan kagum. Tahap persembahan jalanan di sini tinggi betul. Di Prague pun ada, tapi tak sesempurna ini. Berjalan sedikit ke hadapan, satu lagi persembahan musik bermula. Petikan gitar yang ceria dan suara nyanyian yang jernih. Para pelajar secara semula jadi mula menggerakkan badan mengikut rentak. Musik tiada sempadan, kata-kata itu terngiang di hati saya. Seorang pelajar perempuan memberanikan diri memasukkan sekeping shilling euro ke dalam topi. Pemuzik itu mengangguk ke arahnya. Walaupun dia sedikit malu, wajahnya berseri-seri dengan senyuman gembira. Interaksi mesra seperti ini adalah cerminan suasana bebas di kawasan ini.
Kami terus berjalan ke arah sebuah pasar seni, di mana artis-artis muda menjual karya mereka sendiri. Terdapat lukisan tangan dan barangan craft. Setiap satu adalah unik dan penuh dengan kreativiti anak muda. Para pelajar berhenti di hadapan sebuah gerai yang menjual subang dengan reka bentuk modern yang digabungkan dengan korak tradisional Malaysia. Wanita yang menjual barangan itu menjelaskan dalam bahasa Inggris yang fasih bahwa ia adalah gabungan corak tradisional Malaysia dengan reka bentuk modern. Seorang pelajar perempuan membeli sepasang sebagai cenderamata yang sangat sesuai. Sesuai untuk hadiah, katanya sambil tersenyum. Di gerai lain, terdapat pameran seni khat, karya-karya puisi, atau kata-kata hikmat yang ditulis dengan tulisan Jawi yang indah di atas kertas tradisional. Cantiknya tulisan Jawi, puji para pelajar. Seorang pelajar meminta artis itu menulis namanya dalam tulisan Jawi. Artis itu dengan gembiranya terus melakarkan namanya dengan tulisan yang cantik. Sebaik sahaja menerima kertas itu, wajah pelajar itu berseri dengan senyuman yang lebar. Bagusnya ada tempat macam ni untuk artis muda berkarya, kata seorang pelajar lain. Di Prague, peluang macam ni sangat kurang. Saya mengangguk dalam hati, bersetuju. Ya, Malaysia mempunyai asas yang kukuh untuk menyokong budaya dan kreativiti anak muda. Berjalan di sepanjang jalan, perhatian para pelajar beralih kepada fashion anak muda. Mereka mengekspresikan diri dengan bebas. Dan setiap gaya dipaparkan dengan penuh keyakinan. Anak muda Malaysia pandai bergaya, kata seorang pelajar perempuan sambil ketawa. Yang lain turut mengangguk setuju. Kami berhenti di hadapan sebuah kafe. Dari luar sahaja, hiasan dan pencahayaannya sudah mengagumkan. Menjenguk ke dalam, dindingnya dihiasi dengan karya seni, dan rak-raknya dipenuhi dengan buku reka bentuk dan fotografi. Nak masuk tengok, kata para pelajar. Jadi, kami pun masuk ke dalam kafe itu. Bahagian dalamnya lebih menarik daripada yang dibayangkan. Barista itu memberikan menu dalam bahasa Inggris dan menjelaskan bahwa menu yang disyorkan adalah minuman istimewa yang menggunakan teh dari Cameron Highlands. Para pelajar dengan penuh semangat memesan minuman yang menggabungkan bahan tradisional Malaysia dengan gaya modern, seperti teh tarik latte atau soda limau kasturi. Setelah duduk, kami melihat ramai anak muda membuka komputer riba untuk bekerja atau belajar. Kafe bukan sahaja tempat berehat, tetapi juga pusat kerja dan kreativiti. Keluar semula, kami menuju ke butik-butik kecil. Bukan jenama besar, tetapi kedai-kedai kecil yang penuh dengan personality. Setiap barangan kelihatan seperti karya seni. Pelajar-pelajar perempuan masuk ke sebuah kedai pakaian vintage. Pemiliknya, seorang wanita muda, tersenyum dan menjelaskan bahwa pakaian itu diimpor terus dari luar negara. Para pelajar dengan gembira mencoba pakaian, ketawa riang seolah-olah telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian di Kuala Lumpur. Menjelang senja, lampu-lampu bandar mula menyala. Bunyi musik semakin kuat, suara orang ramai semakin riuh. Restoran dan bar mula beroperasi. Aroma makanan dan gelak tawa memenuhi seluruh jalan. Para pelajar benar-benar tenggelam dalam kemeriahan itu. Orang Malaysia baik betul. Mereka senyum dan bercakap dengan orang asing, siap tolong lagi. Suasana mesra macam inilah tarikan Malaysia. Pukul 9 malam. Sudah tiba masanya untuk pulang ke hotel. Para pelajar dengan berat hati menoleh ke belakang melihat pemandangan malam bandar ini. Rasa nak tinggal sini lagi, kata-kata itu turut menyuarakan isi hati saya. Saya mengangguk dalam hati, tenaga di Bukit Bintang memang hebat. Di dalam MRT dalam perjalanan pulang ke hotel, para pelajar membincangkan pengalaman mereka sepanjang hari, ketenangan di taman KLCC, dunia ilmu di kedai buku, dan kemeriahan di Bukit Bintang. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah merasai pelbagai wajah Malaysia. Seorang pelajar berbisik, tak pernah sangka Malaysia ni negara yang pelbagai rupa, tradisi dan modern, tenang dan meriah, semuanya bergabung dengan sempurna. Pelajar-pelajar lain mengangguk setuju, keseimbangan inilah yang membuatkan Malaysia istimewa. Malah di dalam MRT, perbualan masih berterusan. Balik Prague nanti, nak cerita semua yang kita nampak di Malaysia, terutamanya suasana bebas di Bukit Bintang. Kami tiba di hotel sudah lebih pukul 10 malam. Walaupun letih, setiap wajah pelajar berseri dengan kegembiraan. Hari ini memang pengalaman yang berharga. Kata-kata seperti itu keluar secara semula jadi dari mulut mereka. Keesokan paginya, hari terakhir kami di Malaysia tiba. Para pelajar bangun awal dan mengemas beg mereka. Kami dijangka bertolak ke lapangan terbang pada sebelah petang. Selepas sarapan, kami memutuskan untuk pergi ke Bukit Bintang, buat kali terakhir untuk bersiar-siar dan membeli belah. Jaraknya hanya berjalan kaki dari hotel. Sambil menikmati udara pagi yang sejuk, kami merakam pemandangan Kuala Lumpur dalam ingatan. Tiba di Bukit Bintang,
Kami mendapati ia sudah sesak dengan orang ramai, karena hari Minggu, pelancong dan penduduk tempatan bercampur baur, menjadikan suasananya sangat meriah. Deretan kedai kosmetik, kedai pakaian, dan kedai serbaneka di tepi jalan mempamerkan koleksi barangan terkini. Pelajar-pelajar perempuan menuju ke kedai kosmetik tempatan terlebih dahulu, karena pernah mendengar tentang kualiti dan reputasinya. Pekerja kedai tersenyum dan menyapa dalam bahasa Inggris, "Hello," sambil memberikan sampel percuma. "Berdasarkan jenis kulit Anda, saya syorkan produk ini," jelasnya dengan sopan. Para pelajar mencobanya dengan terkejut dan menyatakan tidak pernah menerima layanan yang begitu teliti. Seorang pelajar perempuan membeli banyak produk kosmetik sebagai cenderamata untuk ibu, kakak, dan rakan-rakannya. "Harga tak mahal, kualiti pun bagus," katanya sambil tersenyum gembira, dan dia sangat kagum dengan bungkusan hadiah yang cantik dari pekerja kedai. Sementara itu, pelajar-pelajar lelaki menuju ke Plaza Lowyat, sebuah pusat beli belah elektronik, aksesori telepon pintar terkini, fon kepala, dan pelbagai gadget elektronik tersusun rapi. Harganya jauh lebih murah berbanding di Eropa. Ramai pelajar gembira membeli barangan di sana. Selepas itu, kami singgah di Jalan Alor, sebuah jalan yang terkenal dengan makanan jalanan. Pelajar yang pertama kali mencoba sate terkejut, manis dan sedap. Panas-panas pula tuh. Seorang pelajar lain memegang kepak ayam panggang dan berkata sambil tersenyum, "Di Prag tak ada makanan macam nih." Mereka menikmati budaya makanan jalanan yang unik di Malaysia, dengan senyuman sentiasa terukir di wajah mereka. Kemudian, kami masuk ke sebuah kedai cenderamata. Terdapat barangan dengan korak Malaysia, kemeja teh dengan gambar orangutan, dan patung menara berkembar Petronas yang komel. Para pelajar memilih cenderamata untuk keluarga dan rakan-rakan. Pemilik kedai melihat mereka adalah pelajar asing, tersenyum dan berkata, "Terima kasih datang Malaysia. Saya bagi diskaun istimewa, ya." Kebaikan yang mesra itu sekali lagi menyentuh hati para pelajar. Orang Malaysia baik betul. Tiba waktu makan tengah hari, para pelajar berkata mereka mau mencoba masakan tempatan yang asli. Jadi, kami masuk ke sebuah restoran masakan Melayu yang sudah dipenuhi pelanggan. Menu mempunyai gambar dan penerangan dalam bahasa Inggris, jadi memesan makanan sangat mudah. Apabila hidangan berwarna-warni seperti rendang ayam, udang masak lemak cili api, dan kangkung belacan dihidangkan, para pelajar terpegun. Cantiknya, pekerja restoran dengan ramah mengajar mereka cara makan. Semua orang makan dengan penuh selera. Lagi sedap dari yang dibayangkan. Senyuman terukir di wajah mereka. Selepas makan, kami melawat kuil Tian Ho yang terletak tidak jauh dari situ. Berhadapan dengan bangunan kuil purba itu, para pelajar semua diam dan memandang ke atas. Masa seolah-olah terhenti. Suasana yang tenang itu membuatkan semua orang terdiam seketika. Kami duduk berehat di tangga, berbual tentang pengalaman kami sepanjang 2 hari ini. Perjalanan ini memang satu masa yang berharga, satu perjalanan yang tak dijangka telah menjadi kenangan terindah dalam hidup. Seorang pelajar perempuan berkata dengan mata yang bersinar, "Dulu tak tahu apa-apa pasal Malaysia, tapi sekarang ia dah jadi negara kegemaran saya." Pelajar-pelajar lain mengangguk setuju, pasti akan datang lagi. Lain kali nak tinggal lebih lama. Kami kembali ke hotel untuk mengambil bagasi. Masa bas ke lapangan terbang semakin hampir. Tangan para pelajar penuh dengan beg membeli belah, tetapi wajah mereka berseri-seri dengan kebahagiaan. Melihat pemandangan Kuala Lumpur yang berlalu di luar tingkap, mata mereka dipenuhi dengan rasa berat hati dan terima kasih. Duduk di dalam bas, para pelajar diam-diam memandang keluar tingkap. Pemandangan Kuala Lumpur perlahan-lahan menjauh di belakang. Seseorang berbisik, "Selamat tinggal Kuala Lumpur. Pasti akan kembali." Suara itu lebih kedengaran seperti satu janji daripada ucapan selamat tinggal. Kami akhirnya tiba di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, tempat kami mendarat cemas 2 hari lalu. Tetapi sekarang, berdiri di sini, perasaan kami sudah sama sekali berbeza. Bayangan kebimbangan dan tekanan telah hilang sepenuhnya, digantikan dengan rasa puas hati, rindu, dan kesyukuran. Semasa mendaftar masuk, para pelajar berkata kepada kaki tangan sambil tersenyum, "Masa di Malaysia memang hebat." Kaki tangan itu juga membalas dengan senyuman, "Jemput datang lagi, ya. Terima kasih karena datang." Dalam perbualan mesra itu, terdapat kehangatan antara insan. Sementara menunggu pemeriksaan keluar, saya bertanya kepada para pelajar, "Balik Prag nanti nak buat apa?" Seorang pelajar lelaki menjawab tanpa teragak-agak, "Nak mula belajar bahasa Melayu." Pelajar-pelajar lain turut mengangguk setuju. Saya pun. "Saya nak coba sambung belajar di Malaysia. Boleh pujuk mak ayah tak ya?"
Rasa macam kalau belajar di Malaysia, boleh belajar lebih banyak benda. Riak wajah mereka yang serius itu membuatkan saya terharu. Tiba masa untuk menaiki pesawat. Kami berjalan ke pintu pelepasan. Cahaya Kuala Lumpur terpantul di mata para pelajar yang menoleh ke belakang. Apabila pesawat berlepas, ada yang mengeluarkan sapu tangan untuk mengesat air mata. Itu adalah air mata perpisahan, tetapi juga membawa janji untuk bertemu kembali, bukan air mata kesedihan. Pesawat naik ke langit malam. Di luar tingkap, pemandangan Kuala Lumpur semakin mengecil. Pengalaman 48 jam kami di Malaysia berakhir di situ. Tetapi itu bukan pengakhiran. Sebaliknya, ia adalah permulaan segalanya. Keesokan paginya, pesawat tiba di lapangan terbang Prague. Di dewan ketibaan, ibu bapak sudah menunggu dengan senyuman. Para pelajar dengan penuh teruja menceritakan kisah mereka di Malaysia. Pada mulanya, ibu bapak mereka terkejut, tetapi tidak lama kemudian, mata mereka menunjukkan rasa bangga. Tak percaya Malaysia begitu selamat dan mudah. Tak percaya orang di sana begitu ramah. Semua orang mendengar dengan penuh minat, seolah-olah mereka turut serta dalam perjalanan ini. Minggu berikutnya, satu keajaiban kecil berlaku di sekolah. Para pelajar mula memuat naik gambar dan video dari Malaysia di media sosial. Puluhan hantaran muncul di Instagram dan TikTok. Responsnya merebak dengan pantas. Rakan-rakan mereka menyatakan rasa kagum dan terkejut. Macam tuh ke Malaysia? Nak pergilah. Perbincangan hangat bermula. Terutamanya video makan di kedai mamak pada waktu larut malam menjadi sangat populer. Pemandangan gadis-gadis muda hidup dengan selamat pada waktu malam menarik perhatian yang besar. Jumlah tontonan melebihi 200.000 kali. Perkara ini menyebabkan minat ibu bapa terhadap Malaysia meningkat dengan mendadak. Di mesyuarat ibu bapa di sekolah, Malaysia menjadi topik perbincangan utama. Suara-suara yang ingin menghantar anak mereka belajar di Malaysia semakin kuat. Saya sendiri dijemput untuk memberi ceramah khas, dengan harapan dapat berkongsi apa yang saya lihat dan dengar di Malaysia kepada pelajar dan guru lain. Pada hari ceramah, dewan kuliah penuh sesak. Saya menceritakan pengalaman di Malaysia dengan jujur. Sistem bandar yang cekap, kesedaran sivik yang tinggi, dan yang paling penting, layanan mesra terhadap orang asing. Para hadirin mendengar dengan teliti. Semasa sesi soal jawab, ramai yang mengangkat tangan untuk bertanya. Betulkah Malaysia begitu selamat? Bagaimana tahap pendidikannya? Berapa kos sara hidup? Semua orang ingin tahu kebenaran tentang Malaysia. Saya hanya menceritakan fakta yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Selepas ceramah berakhir, ramai pelajar datang berjumpa saya. Saya nak belajar di Malaysia. Nak mula dari mana? Di mana boleh belajar bahasa Melayu? Macam mana nak masuk universiti di Malaysia? Mata mereka tidak lagi seperti dahulu, tetapi dipenuhi dengan impian. Gelombang ini akhirnya turut mempengaruhi sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan menghubungi sekolah saya, menyatakan hasrat untuk mengkaji sistem pendidikan Malaysia, terutamanya budaya membaca dan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Sekolah saya juga mula mempromosikan program pertukaran dengan Malaysia. Pengetua merancang untuk melawat Malaysia secara pribadi dan menjalinkan hubungan sekolah angkat dengan sebuah sekolah antarabangsa di Kuala Lumpur. Dan yang paling menakjubkan ialah perubahan pada pelajar-pelajar yang telah melawat Malaysia. Selepas itu, mereka belajar lebih tekun daripada sebelumnya. Mereka berkata mereka terinspirasi oleh kerajinan pelajar Malaysia. Dalam kehidupan seharian, saya melihat usaha mereka untuk belajar dan memperbaiki diri. Saya berpikir dalam hati, perjalanan ini bukan sekadar lawatan sambil belajar, tetapi satu perjalanan yang menyalakan api di hati para pelajar. Dan api itu, walaupun mereka dewasa nanti, tidak akan pernah padam. Memandang keluar tingkap ke arah Prague, saya tersenyum. Terima kasih Malaysia, Anda benar-benar telah mengubah masa depan mereka. Jumlah pelajar yang menunjukkan peningkatan prestasi akademik yang ketara bertambah. Pendaratan cemas yang tidak dijangka itu telah mengubah hidup saya secara besar-besaran. Ia bukan sekadar satu perjalanan, tetapi satu peluang untuk saya mengenali negara Malaysia dan membuka cakrawala baru untuk ramai pelajar. Ketakutan pada waktu itu berubah menjadi satu peluang yang tidak dijangka, dan peristiwa yang dianggap malang kini terasa seperti satu rahmat. Saya masih sering bercakap dengan para pelajar tentang kisah itu. 48 jam di Kuala Lumpur adalah kenangan yang tidak akan kami lupakan seumur hidup. Pengalaman itu telah membina sebuah jambatan persahabatan yang kecil antara Republik Czech dan Malaysia. Bagi kami, Malaysia bukan lagi sebuah negara yang jauh, tetapi sebuah negara yang ingin kami lawati, sebuah negara yang kami cintai dengan tulus. Mengingat kembali, ini adalah satu perubahan besar yang dicetuskan oleh satu kebetulan kecil. Sepanjang 15 tahun kerjaya mengajar saya, tidak pernah ada pengalaman yang begitu bermakna.
dapat membuka cakrawala baru untuk para pelajar dan menjadi jambatan penghubung secara pribadi, saya berasa amat bangga. Sekarang saya masih sering teringat hari itu. Apabila saya melihat pesawat di lapangan terbang, saya akan teringat wajah para pelajar yang penuh ketakutan pada masa itu, dan hanya 2 hari kemudian, wajah mereka yang bersinar dengan kebahagiaan. Itulah hadiah terhebat yang diberikan oleh Malaysia kepada kami. Saya berharap pada masa akan datang, hubungan antara Republik Czech dan Malaysia akan menjadi lebih erat. Sama ada dalam pendidikan, budaya, atau hati nurani rakyat, semoga semuanya dapat terhubung, membina persefahaman bersama, dan saya berharap lebih ramai orang akan mengenali wajah sebenar Malaysia, kehangatan rakyatnya, semangat untuk belajar, dan hati yang penuh dengan kebaikan. Semua ini bersama-sama membentuk keindahan negara ini. Terima kasih. Saya dengan tulus mencintai Malaysia.